Assalamualaikum and selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah jenayah, kisah seram dan juga kisah misteri yang pernah berlaku di dunia kita ini. Pada hari ini aku akan berkongsikan dengan korang kisah tragedi. Okey, dia boleh dikatakan dalam satu kategori kisah jenayah, tapi kisah jenayah kebanyakan kisah-kisah dia berkenaan dengan jenayah yang dilakukan lah, alright. Tapi dalam kisah jenayah dia adalah sub-sub dia yang lain. So antaranya adalah kisah tragedi. So kisah tragedi di mana adalah benda-benda seperti bantuan polis, bantuan bomba, askar, semua benda ni tak semestinya ada kena-mengena dengan jenayah, tapi lebih kepada perkara-perkara seperti contoh orang lemas ke, ataupun insiden-insiden orang kena makan bahan buaya ke, lebih kurang macam itulah kisah-kisah tragedi ni. So sebab kenapa aku start balik kisah jenayah ni bersebabkan so baru-baru ni aku ada jemput Zaf ke studio aku. So sekarang ni aku bukan berada dekat studio aku tau, aku menggunakan studio member aku. Sebab baru-baru ni macam aku cakap tadi lah, aku jemput Zaf ke studio aku untuk kongsikan something. Tapi kebetulan kita orang pun end up buat satu video berkenaan pengalaman aku diganggu. So kepada korang yang masih belum sempat tengok video tu, aku akan tinggal link di atas ni, ataupun kalau korang tak sempat tekan kat link kat atas ni, korang boleh cari link di bawah yang akan membawa korang ke video tersebut. So dalam video tu adalah beberapa gangguan yang tak manis lah boleh dikatakan, right? So in the end aku decide untuk buat recording aku. Pekerjaan mesti dijalankan. Okay, benda still kena move forward walaupun diganggu and everything. Tapi Alhamdulillah aku rasa much better. Tapi yalah, kadang tu still ada jugalah beberapa gangguan yang tak diingini. So aku akan berehat berkongsikan cerita-cerita hantu semua. Okay, yang tu aku just relax dulu sampai everything dah tenang, everything dah okay, then aku akan start balik berkongsi dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan segalanya lah. Alright, and especially kisah sihir. So macam aku cakap tadi, pada hari ini aku akan cover satu kisah yang amat menyayat hati. Alright, kisah tragedi yang berlaku kepada keluarga Muhammad Sukri. Alright, kalau korang nak tahu kisah apa yang aku bakal kongsikan dengan korang, jom kita layan kisah tragedi malam ni. Let's go guys. Tanggal 28 Mei tahun 2022, baru lagi insiden ni. Penduduk di kawasan Bukit Rangin di Kuantan dikejutkan dengan kehilangan kanak-kanak perempuan yang baru sahaja berusia 3 tahun. Siti Nur Atia Sofia atau panggilan manjanya iaitu Tia didakwa hilang oleh keluarganya ketika majlis hari raya yang dianjurkan oleh keluarganya sendiri di sebuah rumah rakit di Bukit Rangin pada malam 27 Mei tahun 2022. So pencariannya dimulakan dengan serta-merta seelok-eloknya keluarganya membuat laporan pada pihak berkuasa. Tapi malangnya pada 29 Mei tahun 2022, jasad mangsa yang masih kecil itu dijumpai dalam keadaan yang amat menyayatkan hati oleh pasukan penyelamat dan penduduk-penduduk yang turut berada di kawasan tersebut. So kisah ni guys yang aku kongsikan dengan korang pada hari ni baru saja, macam aku cakap tadi, baru saja berlaku pada tahun ni. Alright, time tu baru ketika time Hari Raya tu. And insiden ni boleh dikatakan agak heboh lah, banyak pihak-pihak media semua terlibat and banyak coverage berkenaan dengan kisah tersebut. Aku baca the whole story and aku rasa ia adalah satu kisah yang amat menyedihkan, and also satu kisah yang aku harap dapat memberi satu pengajaran kepada kesemua ibu bapa di luar sana. So apakah yang sebenarnya berlaku kepada arwah adik Tia? So inilah kisahnya. Okey guys, so pada malam kejadian, keluarga mangsa yang memiliki 2 buah rumah rakit di Bukit Rangin mengadakan satu majlis rumah terbuka bersempena dengan Hari Raya. Alright, so macam biasalah, setiap rumah yang mana ada menganjurkan rumah terbuka, rumah Hari Raya, obviously akan menjadi satu tempat yang agak meriah lah. Okay, dengan semua ahli-ahli keluarga, kawan rapat, everything also ramai lah. So majlis yang dianjurkan itu berlarutan sehingga lewat malam tau guys. And mengikut laporan pada jam 11.15 malam, ia merupakan waktu yang terakhir
bapa kepada mangsa iaitu Muhammad Sukri melihat anaknya bermain dekat kawasan rumah tersebut. Dan juga pada masa itu masih ramai lagi ahli keluarga dan juga kenalan kepada Muhammad Sukri yang masih datang lagi ke rumah dia menghadiri majlis rumah terbuka hari raya tersebut. And macam biasa, setiap majlis rumah terbuka, bila dah ramai tetamu yang datang, obviously ketua rumah akan sibuk melayan tetamu yang hadir pada waktu itu. And disebabkan ini, anak kecil mereka iaitu Tia tidak dipantau oleh keluarganya. Namun apabila malam dah semakin lewat, time ni lah baru ayah kepada mangsa sedar yang patutnya pada waktu tu patutnya anak mereka Tia sudah masuk tidur. And so pada waktu tu ayah dia pergilah cek dekat kawasan-kawasan rumah untuk mencari Tia. Kod-kod adalah di mana-mana bilik dekat kawasan rumah tu Tia dah masuk tidur. Namun setelah dia dah cek kedua buah rumah rakit tersebut, Muhammad Sukri tak jumpa langsung anak perempuannya. Disebabkan Muhammad Sukri dah panik, anak dia dah tiba-tiba hilang, dah tak jumpa dekat mana-mana rumah yang dia ada tu, dia automatically terus menanyakan kepada tetamu-tetamu yang ada, termasuklah keluarga-keluarga dia, kod-kod ada nampak anak dia ataupun kelibat anaknya yang sedang bermain di kawasan tersebut. Namun yang amat menyedihkan, tiada siapa pun yang nampak kelibat Tia ketika majlis tersebut sedang berlangsung. So sebelum Muhammad Sukri membuat laporan kepada pihak polis, Muhammad Sukri dan juga keluarga-keluarga dia yang lain membantu mencari Tia. Kod-kod Tia masih lagi berada dekat kawasan perumahan tersebut. So kira dekat area situlah. Tapi korang kena ingat Bukit Rakit ni berada di atas sungai. And dua rumah tersebut dia ada satu jambatan kayu yang menghubungkan kedua-dua rumah tersebut. So diorang pun dah risau, kod-kod Tia telah jatuh ke dalam sungai. Tapi sepanjang diorang buat pencarian, diorang tak jumpa apa-apa. And ketika inilah Muhammad Sukri decide untuk pergi ke pihak polis dan membuat laporan kepada pihak polis atas kehilangan anaknya. So pada ketika itu, Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu telah mengesahkan menerima laporan. So selepas menerima laporan tersebut, pihak polis automatically bergegas ke lokasi dengan usaha mencari adik Tia. Dan kes tersebut diklasifikasikan sebagai kes orang hilang. So automatically pihak polis akan membuat segala kemungkinan atau dari segi kemungkinan baik sampailah kemungkinan buruk atas keadaan mangsa. So bila orang hilang ni, dia adalah dia punya kategori dia bila dah dilaporkan sebagai kes orang hilang. So sepanjang pencarian tu bermacam-macam usaha yang dijalankan, namun segala usahanya tidak membuahkan hasil kerana sepanjang malam tersebut mereka tidak menjumpai adik Tia. So pencarian tersebut berlaku di perairan sungai Bukit Rangin. Dan macam aku cakap tadi, akibat bermacam-macam cabaran yang pihak polis terpaksa melalui disebabkan ialah dah malam dan tak nampak, still adik Tia tidak dapat dijumpai. So seramai 7 orang pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota digegaskan segera ke lokasi untuk operasi mencari dan menyelamat kerana dikhawatiri berkemungkinan mangsa telah jatuh ke dalam sungai dan takut dibawa arus lah. Alright, and dorang time ni dorang kena fikir bermacam-macam kemungkinan yang berlaku kepada adik Tia. So selepas mencari beberapa jam kemudian, dorang still tak dapat menjumpai adik Tia. So dorang end up memperbesarkan radius pencarian. So membesarkan radius pencarian, kiranya contohnya rumah ni dekat sini, right, rumah dekat sini. So contoh radius dia dekat sini lah. So diorang memperbesarkan daripada contoh 1 km ke 3 km. Diorang memperbesarkan lagi lah pencarian diorang. So diorang tak boleh nak terus pergi merata-rata, diorang kena ikut proses. Okay, cari kat sini tak ada. Dan kemudian dia berkembang lah as masa berlalu. Sebab bila seseorang tu hilang, especially dekat kawasan sungai, masa adalah boleh dikatakan musuh yang ketat pada waktu itu. Masa musuh yang ketat. And macam aku cakap tadi, pihak polis, pihak bomba, pihak operasi SAR, dan malah operasi tersebut juga melibatkan anggota pasukan penyelamat di air atau lebih dikenali sebagai PPDA. Alright, so bermacam-macam anggota lah yang turun padang untuk mencari adik Tia. So disebabkan ramai anggota yang terlibat dalam pencarian tersebut,
automatically kes tersebut menjadi satu kes yang viral. Bukan hanya di social media, malah pihak-pihak media pun turun padang untuk membuat liputan ke atas kes tersebut. Setiap minit, setiap jam ada perkembangan terkini berkenaan dengan kehilangan adik Tia. And kes ni juga mendapat perhatian penduduk bukan hanya di kawasan tersebut oleh satu masyarakat di Malaysia dan bersimpati dengan insiden yang telah berlaku ke atas keluarga Muhammad Sukri. So selepas berjam-jam mencari adik Tia, bermacam kemungkinan yang berlaku kepada adik Tia, tapi bapa kepada mangsa masih lagi bersikap positif yang anaknya masih hidup. So macam aku cakap tadi, bapa kepada mangsa Muhammad Sukri masih bersikap positif bahawasanya yang anaknya masih lagi hidup. So mengikut pendapat Muhammad Sukri dan juga isterinya iaitu Ita Daud, diorang merasakan bahawa anak mereka tidak mungkin jatuh ke sungai kerana anaknya telah dibesarkan lama dekat tempat tu and dah biasa dengan kawasan rumah tersebut. And mengikut apa yang diceritakan oleh Muhammad Sukri, yang anaknya iaitu adik Tia memang seorang yang lincah, memang seorang yang ceria and also amat manja dengan kedua ibu bapanya. And also Muhammad Sukri mempertekankan bahawa anaknya tidak mungkin mengikut orang yang anaknya tidak kenal. Okey, sebab ialah itu memang yang telah dididik oleh kedua ibu bapanya kepada mangsa. So kedua ibu bapa mangsa berharap sangat yang Tia akan pulang ke pangkuan mereka dalam keadaan yang selamat. So malangnya pada 29 Mei tahun 2022 pada jam 11.15 pagi, pihak bomba telah mengesahkan yang mereka telah jumpa mangsa dalam keadaan terapung, berpakaian lengkap and also berdekatan dengan rumah rakit tersebut dalam lebih kurang 1.5 km macam tu. Alright, and berita ni telah diberitahu kepada Muhammad Sukri and mayat mangsa telah dibawa ke hospital untuk pengesahan. So ahli keluarga mangsa terus pergi ke hospital untuk membuat pengesahan dan memang nyata itu adalah adik Tia. Alright, so aku harap kisah pada hari ini memberi kepada ibu bapa yang dekat luar sana sedikit pengajaran betapa bahayanya kalau kita sebagai ibu bapa tidak pantau pergerakan anak-anak kita, especially anak-anak kita yang masih kecil lagi. Bagi mereka segala benda adalah benda untuk bermain, adalah satu benda untuk have fun kan. Budak-budak mereka tak fikir bahaya yang boleh melanda ke atas diri mereka. So aku nasihatkan kepada kesemua ibu bapa, ambillah kisah ini sebagai satu pengajaran. Terlalu banyak sangat kes-kes dekat luar, bukan hanya lemas tapi adalah contoh dekat mall ada insiden budak kecil jatuh dekat beberapa tingkat dekat mall, ataupun anak kecil yang tersepit dekat tangga bergerak tu, escalator, akibat kelalaian kedua ibu bapa. Okey, aku tak nak salahkan kedua ibu bapa ke apa, sebab diorang kena hadap apa yang telah berlaku. Itu itself dah bagi aku adalah satu benda yang amat menyakitkan. Okey, so again aku harap kisah ni memberi pengajaran kepada semua ibu bapa yang ada dekat luar sana. Alright, so kepada semua viewers-viewers aku yang hadir pada malam ni ataupun yang hadir pada video ni, aku mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama K-Shadows Channel. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe yang ada di bawah. And jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So seperti biasa, by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sentiasa berhati-hati, sentiasa berhati-hati. So, sehingga kita berjumpa di konten akan datang. Assalamualaikum. Take care guys, stay safe. Bye bye.